Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melihat bab yang ketiga yang berjudul jual beli dan khiyar. Kita mulakan dengan jual beli atau dalam bahasa Arabnya dikenali sebagai al-bai' dan jamaknya ialah al-buyu'. Jual beli. Jual beli kita lihat yang pertamanya dari sudut definisi, iaitu tukar harta dengan harta secara pemilikan berkekalan. Jadi jual beli ialah pertukaran harta dengan harta, sama ada ain ataupun dain. Harta itu dalam bentuk hutang ataupun dalam bentuk ain, benda yang bukan hutang, secara pemilikan yang berkekalan, bukan secara sementara. Pensyariatannya boleh dilihat dalam hadis yang disebutkan sebelum ini, iaitulah sabda Rasulullah SAW apabila ditanya berkenaan dengan ayyul kasbi atyab, apakah usaha yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW menyebut amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Nabi bersabda bahawa sebaik-baik usaha yang dilakukan ialah usaha tangan seorang lelaki, hasil tangannya sendiri, iaitu berdasarkan kepada usahanya sendiri, dan setiap jual beli yang tidak mempunyai tipu daya, penipuan dan seumpamanya. Itu juga dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala mengharuskan jual beli. Dari sudut rukun dan syarat pula, rukunnya ada 3, iaitulah penjual dan pembeli. Boleh juga dibahagikan di situ kepada penjual dan pembeli kepada rukun yang berbeza, ataupun al-aqidan, iaitu dua orang yang berakad, penjual dan pembeli dalam rukun yang sama. Dan yang keduanya harga dan barang, itulah al-thaman, al-mabi' dan juga al-thaman, barang yang dijual dan juga harga yang ditukarkan. Ataupun kedua-duanya itu boleh diistilahkan juga dengan benda yang sama, itulah al-mabi', dan juga yang terakhir sekali sirah. Kita lihat kepada syarat, syarat merujuk kepada rukun-rukun yang disebutkan tadi. Jikalau syarat itu pada rukun penjual dan pembeli, yang pertamanya mestilah baligh. Itu orang yang mencapai usia baligh. Kerana itu kanak-kanak tidak sah jual belinya, melainkan dalam perkara-perkara yang remeh-temeh dan tidak melibatkan perkara yang besar. Begitu juga berakal. Mestilah dia bukan orang yang gila, orang yang tidak siuman, kerana jual belinya tidak sah. Semasa dia berjual beli itu dia gila, maka tidak sah kerana dia tidak boleh membuat pertimbangan dan dia akan ditipu dan seumpamanya. Dan jual beli itu oleh orang penjual dan pembeli, mestilah mereka itu mempunyai ikhtiar, pilihan. Mempunyai pilihan dan bukan jual beli yang dipaksa. Kerana kita tahu bahawa jual beli itu diasaskan kepada at-taradi, itulah redha, meredai antara dua orang yang berakal. Kemudian mestilah pihak yang berjual beli itu ialah pihak yang berbeza, tidak boleh pihak yang sama. Umpamanya seorang itu menjadi wakil kepada penjual dan pembeli pada masa yang sama. Tetapi hanya dibenarkan dalam kes-kes yang tertentu, seperti jual beli yang melibatkan antara wali, yang mana wali ini tidak ada tohmah. Maka dia boleh menjadi wali yang mana dia melakukan transaksi bagi pihak penjual dan pembeli kepada orang yang berada di bawah wilayahnya. Kemudian yang seterusnya ialah harga dan barang. Mesti wujud ketika itu harga dan barang itu, kecuali dalam keadaan-keadaan yang tentu seperti bai'us salam dan seumpamanya. Tapi secara umumnya mestilah barang itu wujud dan bernilai, dan tidak sah jual beli barang yang tidak bernilai dari sudut syarak, seperti jual beli arak dan seumpamanya. Dan bermanfaat, jual beli perkara-perkara yang tidak memberi manfaat dari sudut syarak juga tidak sah. Boleh serah, dan jual beli itu mestilah barang itu barang yang boleh diserah, bukan menjual beli benda yang tidak boleh diserah, seperti menjual lembunya yang telah hilang entah ke mana, dan dia menjualnya dalam keadaan dia pun tidak boleh menyerah lembu yang telah hilang itu. Begitu juga milik, itulah harga dan barang itu yang hendak dijual itu, sama ada barang yang dijual ataupun duit yang hendak dibayar itu, mestilah
dimiliki secara sempurna oleh kedua mereka. Tidak sah menjual beli barang orang lain. Begitu juga mestilah maklum, diketahui barang yang nak dijual itu mesti diketahui sifatnya, bentuknya, supaya dia tidak menimbulkan kekeliruan. Begitu juga dengan harganya, mestilah diketahui. Sementara sirah juga mestilah selaras antara penjual dan pembeli. Misal kata dia nak menjual, akad itu mestilah akad jual beli, bukan dalam jika seorang menyatakan dalam bentuk akad pinjaman, seorang lagi dalam bentuk jual beli, dia tidak sah kerana tidak ada kesamaan antara penjual dan pembeli dari sudut sirah. Dan mestilah segera dan tidak boleh berlaku ta'liq. Kerana apabila berlaku ta'liq, iaitulah dikaitkan dengan suatu seperti seandainya jikalau hujan turun pada petang ini, saya akan menjual barang saya ini kepada kamu. Itu adalah sesuatu yang tidak sah kerana ia mempunyai ta'liq dan tidak ada kejazaman dalam jual beli tersebut. Jenis yang dilarang. Terdapat dua jenis yang dilarang dalam jual beli ini. Yang pertamanya dikategorikan sebagai jual beli batil, dan yang kedua jual beli fasid. Jual beli batil ialah jual beli yang mana tidak dibenarkan dari sudut asalnya, memang tidak dibenarkan, seperti menjual beli tidak cukup rukun, seperti jual beli kanak-kanak, orang gila, atau menjual beli barang yang tidak dibenarkan seperti jual beli dadah, jual beli arak dan seumpamanya. Sementara jual beli fasid ialah merujuk kepada jual beli yang pada asasnya dia dibenarkan, cukup rukun, syarat dan seumpamanya. Cuma umpamanya jual beli itu melibatkan barang ribawi yang lebih kurang antara satu sama lain, maka pada masa itu dia adalah dikenali sebagai jual beli fasid. Walau bagaimanapun, menurut mazhab Syafi'i, jual beli batil dan fasid itu kedua-duanya adalah terbatal, tidak ada bezanya. Cuma dari sudut ulama mazhab Hanafi, mereka membezakan. Jika jual beli fasid itu, maka dia adalah berdosa tetapi tidak menyebabkan batal. Umpamanya jual beli item ribawi yang sama jenis yang ditukar dalam majlis akad, seperti bertukaran antara beras mahsuri dengan beras grade sekian-sekian, maka pertukaran itu mengikut syarat barang ribawi mestilah berlaku dalam kadar yang sama. 1 kilo mesti sama 1 kilo. Jadi menurut mazhab Hanafi, seandainya dijual 1 kilo dan 2 kilo, maka boleh dianggap jual beli itu sah, kerana jual beli itu tidak melibatkan asal jual beli itu. Sebab jual beli itu ada barang yang dijual itu adalah barang yang cukup rukunnya, cukup syaratnya, iaitulah dia adalah barang yang bukan haram, beras dengan beras. Maka bagi mereka, seandainya seorang itu mengembalikan lebihan 1 kilo tadi itu, maka dia tidak berdosa, dan juga jual beli itu dianggap sah dan boleh diteruskan dan tak perlu kepada akad yang